Okey, kita akan belajar pembezaan. Okey. So, kita ada 4 subtopik. Yang pertama tu boring sikit, yang kedua, ketiga tu senang. Okey, yang keempat susah sikitlah as usual. So, bab pembezaan ni dia di bawah topik calculus. Okey. So, kita tengok. Okey, had dan hubungan dengan pembezaan. Had adalah limit ya. Limit dalam bahasa English limit. Okey, limit. So, kita tengok ayat dia. Had merupakan konsep asas dalam operasi pembezaan seperti had laju. Okay, so ni kamu pernah tengok ni kan? 80 km per jam. Okay, so apa maksud yang ni dan bagaimana nilai ini diperoleh? Okay, so melalui keadaan dengan keadaan had, okay, kita boleh menentukan nilai tersebut melalui nilai penghampiran. Okey. Hampir. Okey. Contoh yang ni, okey, contoh yang ni kalau diberi yang ni. Okey, diberi yang ni. Okey, kita cuba plotkan graf dia. Okey, dia kalau kita nak 5, kita isi 5. Okey, lepas tu kemudian kita isi okey. Kemudian kita isi sampai 100. Nilai dia pun dekat-dekat je, tak sampai kosong. Okey, so semakin besar dia akan menghampiri kosong. Dia bukan sama dengan sekosong. Kalau kita isi 1 juta, dia pun tak dapat kosong. Dia menghampiri kosong. Okey, kita cuba tengok graf ini. Okey, dia graf ini adalah persamaan beginilah. So dia tanya, apakah nilai bagi had X apabila X menghampiri kosong? So menghampiri kosong dari kiri ataupun dari kanan. Okey, dari nilai besar hingga nilai menghampiri kosong dia akan dapat 3. Okey, semakin dekat dia dapat menghampiri. So dari X menghampiri kosong dia dapat nilai 3. Okey, nilai dia 3. Jadi kita dapat bila menghampiri bagi fungsi ni, okey, bila menghampiri kosong, X menghampiri kosong, dia dapat 3. Okey, sebenarnya dia bukan 3, dia menghampiri 3. Okey, so nilai 3 ni disebut sebagai had bagi fungsi ini apabila X menghampiri kosong. Okay, kita cuba tengok contoh ni. Had X menghampiri 4. Bukan X sama dengan 4 tau. Dia menghampiri 4. Jadi contoh yang pertama, dia nak kamu tentukan nilai bagi had. Bagi setiap fungsi yang berikut. Okay, contohnya. Okay, so yang pertama A. Dia menghampiri X. Bukan sama dengan X. Okay, cara penyelesaian dia. Okay, so setiap kali bila kamu salin soalan tu, jangan silap salin lah. Okay. Okay. So kita isi 4 ke dalam. Okay, kita isi 4 ke dalam. Okay, isi 4 ke dalam X ini. Okay, so isi 4 ke dalam. Okay, kita pun isi 4 ke dalam sini. Okay, dan kita dapat jawapan X tolak 2/6. So kita dapat 1/6. Itu adalah jawapan. Okay. Yang cuba soalan yang kedua. Okay, ini soalan A. Okay, cuba soalan yang kedua. Okay, bila menghampiri 1, kita isi 1 kat dalam. Kalau kita isi 1 kat dalam, dia akan jadi kosong kan? Contohnya, katakan kita isi 1 ke dalam. Okay, 1 tolak 1. Dia akan jadi kosong. Mungkin ke kosong bahagi kosong? Kat bawah ni tak mungkin kosong kan? Kalau kosong dia tak ada jawapan. Jadi kita kena fikir macam mana elakkan kosong ini. Okay, so kita cuba buat pemfaktoran. Okay, cuba hapus yang bawah ni. Okay, X tolak 1 yang penyebut. So X, okay, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. Ini adalah formula.
Okay, so dapat ni A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi kita dapat X tolak 1 dengan X tambah 1. Okay, bawah ni kita ikut. Kemudian kita buat penghapusan. Okay, hapus, kita dapat X tambah 1. Kemudian ganti 1 ke dalam X. Okay, 1 tambah 1 dapat 2. Okay, itu adalah jawapan. Bila X menghampiri 1, ni fungsi F ni adalah 2. Okay, so kamu kalau tak percaya, kamu cuba lukis graf dia. Okay, kamu cuba plot. Okay, apakah nilai X, nilai Y. Okay, and then kamu cuba plotkan graf graf dia. Okay, adakah graf dia akan jadi macam ni? Kamu cuba buat bila menghampiri 1. Okay, bila menghampiri 1, adakah jawapan dia 2? Okay, so kemudian ini susah sikit ya. Ini susah sikit. Okay, kalau kita isi kosong, tadi cikgu dah kata bawah penyebut ni tak boleh sama dengan kosong. So kita kena fikir macam mana kita nak elakkan ini. Elakkan penyebut jadi kosong. Okay, so kita ada ni punca kuasa 2 kan. So kita boleh buat, Okay, so yang ini, okay, kita elakkan ni jadi kosong kan. So yang ini, cikgu darab dengan conjugate. Okay, kamu pernah belajar semasa tingkatan 4. Apabila X menghampiri kosong, macam mana kita nak elakkan kat bawah penyebut dia jadi kosong. So kita darab dengan conjugate. Okay, so bila yang ini, okay, fungsi ni, okay, ada Y ni, darab dengan 1 dapat balik kan. Okay, so kalau ini, ni penyebut dengan pengakar dia sama. Okay, sama. Kalau sini negatif, sini mesti positif. Kalau sini positif, sini mesti negatif. Okay, conjugate. So, apabila X menghampiri kosong, okay, X tambah 1 tolak 1. Darab dengan X tambah 1 tambah 1. Okay, punca kuasa 2 lah. Okay, per dengan X darab dengan X tambah 1 tambah 1. Okay, punca kuasa 2 lah. Okay, so ingat tak? A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Bila depan dia sama dengan belakang dia sama, satu negatif, satu positif, dia akan jadi macam ni. So nampak tak? Ni depan sama, belakang pun satu negatif, satu positif. Jadi dia akan jadi ni. X tambah 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Kan? So, per dengan X. Jangan kembang dulu. Okay. So, kemudian, ni punca kuasa 2 dengan kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 dengan 2. Okay, so kita dapat X tambah 1 tolak 1. Kembanglah. Okay, ini kita kekal, jangan kembang dulu. Okay, sebab nanti cikgu nak buat penghapusan. Okay, X tambah 1 tolak 1. So, tinggal X sahaja. Okay, tinggal X sahaja di atas, di bawah kekal ada X dengan punca kuasa 2 bagi X tambah 1 tambah 1. Okay. Boleh? So, kemudian X bahagi dengan X. So, kita dapat yang ini. So, 1 per punca. Okay, boleh? Oh, sorry. Okay, so yang ni cuba padam. Okay, macam mana kita nak settle? Kenapa cikgu nak buat yang macam ni? Disebabkan cikgu nak elakkan penyebut jadi kosong. Okay, so bila kita isi ni kosong ke dalam, bila kita isi kosong ke dalam, okay, cikgu tulis sekali lagi. Okay, sebab tak cukup tempat kan. Okay, isi kosong ke dalam 1 per 0 tambah 1. Okay, kemudian 1 per, ni 1 kan? Okay,
Jadi dia dapat 1/2. 1 tambah 1 dapat 2. Punca kuasa 2 bagi 1 dapat 1 juga. Ini adalah jawapan dia. Kita elakkan bawah dia jadi kosong. Macam tadi ni, okey, kita terus isi 2 ke dalam X. Okey, isi 2 ke dalam X. Kita dapat jawapan. Yang kedua kalau isi 1 ke dalam tu jadi kosong, kita elak jadi kosong, jadi kita buat pemfaktoran dekat atas ni. Okey, so kemudian dapat jawapan lah, isi. So ini pun sama, bila kita isi kosong, dia dapat kosong. Okey, kita tak nak kosong kat bawah ni. So kita cuba kembang. Okey. Dan kita dapat ni lah jawapan. Lepas kita elakkan bawah tu jadi kosong, dan lepas kita dapat, kita isi nilai X sama dengan kosong, dan kita dapat jawapan lah. Okey, satu contoh lagi di sini. Okey, dia nak F kuasa kosong. Minta maaf. Dia nak F. Okey, dia nak X adalah kosong. Jadi kamu cuba isi kosong ke dalam. Kamu cuba isi kosong ke dalam. Okey, bila kita isi kosong ke dalam, jawapan tak ada jawapan kan? Dia jadi jawapan tidak tetakrif. Okey, kalau dia isi kosong ke dalam, okey, kosong, dia jawapan dia tidak tetakrif. Tidak tetakrif. So dia tak ada jawapan. Okey, yang kedua dia tengok ni. Okey, limit. Okey, had dari X menghampiri kosong. So yang ni kita boleh dapat jawapan. Okey, so had X menghampiri kosong. So okey, sekejap Yang ni tak payah kira. Yang ni dia kata berdasarkan graf. Okey, berdasarkan. So bila apabila X sama dengan kosong, dia tak ada jawapan tau. Memang tidak tetakrif. Okey, tak payah kira. Okey, yang menghampiri kosong. So menghampiri kosong. X menghampiri kosong dari kiri atau kanan, jawapan dia lebih kurang, jawapan dia adalah negatif 1. Yang ni negatif 1. Bila menghampiri, jawapan dia negatif 1. Bila kita isi kosong ke dalam, dia tak ada jawapan. Nampak tak? Okey, dia tak ada jawapan. Ni bulat. Bulat ni maksudnya tak terlibat. Okey. So, okey, kita tengok. Bila X menghampiri 2, kita tengok menghampiri 2. Dari kiri ataupun dari kanan, dia akan dapat 3. So, yang ni akan jadi 3. Yang ni adalah, apa dia? Negatif 1. Yang ni tidak tetakrif. Boleh kan? Okey, kita cuba tengok ni. Okey, so bagi soalan tadi soalan ni. Okey, graf dia macam ni Ni, bagi ini sebelah kanan sini, graf dia macam ni. Bila dia sama dengan kosong, sebenarnya tak ada jawapan, dia tidak tetakrif. Okey, bila kita kata menghampiri, dia menghampiri tu dia adalah 1/2. Bila kita kata menghampiri, jawapan dia adalah 1/2. Itu adalah perbezaan dia. Okay. Kemudian kamu kena buat latihan lah. Latihan kendiri 1.2. Okay, semua. Okay, practice make perfect. Okay, semua ni. Okay. Itu saja. Bye.